Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa akramana bi ni'matil Islam. Wa faddalana 'ala katsirin minal umam. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة البدر الدجى والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah, jika benar kamu beriman kepada Allah, maka turutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah menerima iman dan Islam kamu. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Semuanya adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahibul Fadilah Ta'iman, Tuan Bila, pengurusi dan seluruh ahli kuasa Masjid Bandar Tanjung Sion, tuan-tuan dan puan-puan, para tuyul rahman, tetamu Allah yang dimuliakan, ibu ayah yang saya hormati dan kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang penuh barakah ini dan di bulan yang mulia, kita di antara insan yang terpilih untuk hadir sembahyang berjemaah dan direzekikan pada malam ini untuk berada di dalam salah satu taman-taman syurga di dunia ini. Dan marilah kita memulakan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Kerana pahala orang yang beriktikaf dalam majlis, dalam masjid seumpama ini tidaklah sama dengan orang yang tidak berniat untuk beriktikaf. Dan alhamdulillah Allah menjemput kita pada malam ini di saat masjid yang penuh kemudahan ekor. Tapi ini sajalah insan yang terpilih untuk hadir dan datang. Moga-moga kedatangan kita ini mendapat apa yang disebut satu kaki kanan kita melangkah, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kaki kiri yang melangkah lagi, Allah mengangkat darjat dan martabat kita di sisinya. Dan para malaikat itu beristighfar bagi orang yang berada di dalam majlis ilmu. Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Dan malaikat itu melebarkan sayapnya bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu kerana redha di atas perbuatan mereka itu. Dan moga-moga
kedatangan kita ini mendapat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga-Nya, insya-Allah. Matlamat dan tujuan kita semua malam ini satu saja. Kita nak cari redha Allah sehingga kita mendapat husnul khatimah, sehingga Allah menghimpunkan kita semua bukan sahaja di taman syurga di dunia ini, tetapi Allah menghimpunkan kita di syurga-Nya di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil keberkatan, petunjuk ya, agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi pertamanya kita akan baca pada malam ni surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama dan yang terakhir, insya-Allah. Jadi bagi siapa-siapa yang nak ambil Quran, tak beri masa untuk ambil Quran, maka surat 293 muka surat 293. Jumpa dah? Muka surat 293. Surah Al-Kahfi. InsyaAllah sama-sama kita mulakan. Jumpa dah? Masih lama yang hafal dah ni, nampak ni ya. InsyaAllah itulah kelebihan tempat tuan-tuan ya. Siapa yang nak ambil Quran boleh, yang nak tengok pada telefon boleh, tapi banyakkannya dah hafal, masya-Allah ya. Jadi bila kita mulakan baca Quran ni, kita sama-sama membuka majlis dengan Ummul Quran. Yang pertama kita niatkan Ummul Quran, surah Fatihah dan ayat-ayat Quran yang kita baca ni, supaya Allah istiqamahkan kita di atas jalan yang lurus, sehingga akhirnya kita mati dalam husnul khatimah. Yang kedua, kita niatkan Allah Ta'ala beri kesembuhan bagi anak, suami, isteri, keluarga kita, sanak saudara kita yang sakit ya. Nabi menggunakan surah Fatihah ini sebagai ruqyah ya, dijampi, dibaca ayat Al-Quran ini untuk sembuhkan penyakit. Kita niatkan untuk mereka, juga keluarga kita yang tidak datang ke masjid malam ini ya, yang duduk jauh daripada kita. Moga Allah kurniakan hidayah, petunjuk mereka, rezekikan mereka untuk hadir ke majlis ilmu. Dan bagi keluarga kita, ibu ayah, anak, suami, isteri yang telah meninggal dunia, rakan-rakan kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Moga Allah jadikan ia syafaat bagi orang yang telah meninggal dunia, diberi kesembuhan dan kemudahan ya bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Muka surat 293 ayat 1 hingga 10 insyaAllah. Disebut dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkait dengan fitnah ya dan peristiwa akhir zaman yang melanda kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 10 yang pertama dari surah Al-Kahfi yang disebut dalam hadis, siapa yang hafal dia usima lahu bi fitnatil masih dajjal, Allah memelihara dia dari fitnah dan kejahatan al-masih dajjal. Ya, moga-moga kita diberi kekuatan untuk membaca dan menghafalnya. Dan di situ ada doa yang selalu saya sebut, Rabbana atina min ladunka rahmah, ayat nombor 10, wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, sebaiknya dalam doa kita tidak tinggalkan membaca doa ini. Doa yang pendek tapi kelebihan yang besar. Ya. Jadi 10 ayat ni sebaik-baiknya boleh sama-sama kita hafal. Hafal Quran hari ni tuan-tuan tak payah macam dulu, teknik kaedah dah semakin banyak. Ya, kaedah teknik semakin banyak. Asas nak hafal Quran ni, hak pertama bila kita rasa susah, kena banyakkan istighfar kepada Allah. Ya. Sebab tu apa-apa kerja yang kita buat, kita ada masalah, apa sahaja yang berlaku pada kita, yang pertama sekali istighfar. Ya. Sebab tu orang yang kadang-kadang bila dia ada ujian, ada masalah, dia berfikir,
Siapa tak boleh tidur malam? Fikir ke masalah. Kerana tu Rasulullah SAW dia ajar kita. Nabi ni antara doa dia, bila Nabi bangun awal pagi, sebelum nak buat apa-apa lagi, Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi dunia. Nabi minta dijauhkan daripada merasakan kesempitan dunia ni. Dunia ni luas, bumi ni luas. Tapi ada orang bila ada ujian, ada masalah, apa yang dia rasa? Seolah bumi yang luas ni dah rasa sempit, sekak dada ni, hilang pedoman. Bila seorang tu kena uji, seolah-olah merasakan dunia bumi yang luas ni jadi sempit bagi dia. Nabi minta berlindung daripada kesempitan dunia, wa min diki yaumil mahsyar. Dan Nabi minta berlindung daripada sempit ketika mana? Ketika di padang mahsyar. Mahsyar tu luas. Nak tengok mahsyar macam mana? Bumi yang bulat dihamparkan. Bangunan gunung ganang yang ada ni semua dihilangkan. Tidak ada lagi yang melindungi. Di antara satu tempat melainkan hamparan semuanya. Luas. Itulah mahsyar. Tapi ada orang rasa padang mahsyar yang luas itu sempit bagi dia. Ada golongan yang macam tu di akhirat sesat. Dan Nabi kata di dunia ni pun dah ada orang yang rasa bumi yang luas ni sempit. Ketika mana? Ketika dia diuji oleh Allah. Itu biasa orang ada masalah. Lepas tu Nabi minta jauh daripada merasakan bumi yang luas ni sempit. Lepas tu bila kita ada masalah, banyakkan istighfar, jangan banyak berfikir. Manusia ni kadang-kadang dia cari solusi dengan akal dia. Padahal yang menyelesaikan masalah kita itu Allah Subhanahu wa taala. Hak yang beri baik buruk hidup kita siapa? Allah. Yang beri nikmat pada kita Allah. Yang mengizinkan keburukan, kejahatan, sihir ke apa nama sekalipun terkena pada kita sebab illa biiznillah, malaikat dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup kita ni banyak istighfar. Sebab tu dalam hadis pun, siapa yang istighfar, Allah bukakan pintu penyelesaian dalam hidup dia. Tuhan murahkan rezeki dia. Tuhan datangkan satu solution dalam hidup dia. Sebab tu disebut siapa yang banyak berfikir, dia tidak akan dapat jawapan dia. Tapi bila ada ujian, siapa yang banyak beristighfar, Allah bukakan jalan bagi dia. Itu rahsia dia. Sama juga tuan-tuan nak baca Quran ni rasa payah. Payah tu pertama kena istighfar dulu. Lepas tu Imam Syafi'i, tak ada lah manusia yang paling cerdik. Otak dia, pemikirannya, hafalan dia, di antaranya lah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila dia susah dalam nak mengingat pengajian, baca kitab, dia jumpa tu guru dia Imam Waqi'. Dia bagi tahu pada Imam Waqi', su'a hifzi, payahnya aku ni nak apa ni, sebab apa ni. Kata Imam Waqi', fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Imam Syafi'i, tinggalkan dosa dan maksiat yang kamu lakukan. Kalau kita fikir logik akal kita, Imam Syafi'i ni buat dosa apa di zaman dia tu? Maksiat apa yang dia buat di zaman dia? Zaman kita ni keluar masjid nampak dah orang perempuan tak tutup aurat. Kita nak pergi isi minyak, Allah tengok pula orang perempuan. Kita masuk dalam Giant, tengok lagi orang tak tutup aurat. Ni zaman kita. Zaman Imam Syafi'i ni kita mari fikir, maksiat apa yang Imam Syafi'i buat ni? Dah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis, inni atubu ila Allah aksaru 70 marrah. Nabi kata aku istighfar pada Allah tak kurang 70 kali sehari. Dalam riwayat lain,
lebih 100 kali, tak kurang 100 kali sehari. Hantu kita ni sambut maulid Rasul, ambil bab istighfar pun jauh dah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni berapa kali kita istighfar? Yo, ini tuan-tuan, kita nak muhasabah. Sebab tu saya selalu sebut pesan anak-anak yatim pelajar tahfiz kita, ketika mana kita payah nak baca Quran, ketika mana kita rasa susah dalam kehidupan kita, maka mulakanlah dengan istighfar, memohonkan ampunan Allah Ta'ala. Tak ada kalimah paling mudah, itu saja. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Waqi' ni, fa innal ilma nurun min ilahi. Kerana sesungguhnya ilmu ini cahaya daripada Allah. Ilmu ni cahaya daripada Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah ni tak bagi kepada dalam dada dan jiwa orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau hak cerdik dapat juga, atau nama dia macam istidraj, Tuhan beri. Dia rasa kami tak semayang pun cerdik juga ustaz. Dah, saya tak pernah istighfar, cerdik malah ada juga. Antu ada hak jadi hak Tuhan beri hak lagu tu. Ya. Kita jangan fikir siapa dia dapat juga. Kerana Nabi dah sebut, kalau dunia ni nilainya sebelah sayap nyamuk, orang kafir hari ni tak diberi makan dan minum. Setegak air Tuhan tak beri makan, tak beri minum. Kalau dunia ni bukan selangor, bukan kajah dunia, kalaulah nilai yang dia itu sebelah sayap nyamuk, tapi oleh kerana tidak ada nilai di sisi Allah, maka Tuhan beri. Ya. Maka kerana itu tuan-tuan semua, Al-Quran ni bukan cahaya Tuhan. Quran adalah kalam Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertamanya kita nak 10 ayat ni saya nak sebut, kalau nak hafal sekejap aja. Cara dia antara dah saya kongsi sikit dengan tuan-tuan. Kalau satu muka Quran ni kita bahagikan kepada 3 segmen. Kalau kita baru nak hafal Quran, kita bahagi 3 segmen. 5 ayat garis. 5 ayat kita garis. Kita buat 3 bahagian. Satu muka surat Al-Quran. Supaya apa? Kita nak manipulate otak kita ni, nak bagi tahu kita nak hafal ni seolah-olah nak hafal surah Al-Ikhlas sikit je, tak banyak. Ya. Kita bagi 3 segmen. Lepas kita bagi 3 segmen, kita manipulate otak kita ni. Sebab nak hafal Quran ni sini. Sebab tu teknik kaedah hafal Quran ni, dia banyak guna kaedah kekuatan pada otak. Lepas tu kita baca nazirah, kita tengok sebanyak 20 kali. Kena tu kena rajin. Ya. Kalau belajar saya ni hafal Quran, dia kata ustaz, baca 5 kali boleh ingat dah. Kita nak ambil angka 40 kali baca. 20 kali nazirah kita tengok. Baca 20 kali. Baca banyak mana ni? 5 ayat je, 5 baris dah. Kita bagi segmen. Ya, 10 kali lagi curi-curi tengok. Tengok apa? Tengok apa? Tengok tak tengok. 10 kali lagi kita apa? Ya, cukup dengan angka 40. Goliknya mana-mana orang hafal Quran tu lah nak cukupkan angka 40 ni. Ya. Habis ni pergi turun segmen yang kedua. Ya, dah ingat segmen kedua, ambil balik atas sampai ke bawah. Siapalah ulang balik yang ketiga, insya-Allah kalau tuan-tuan buat benda ni akan dekat. Dan kerana itulah Al-Quran ini, kalau tuan-tuan nak baca 10 ayat ni, nak lekat pada kepala kita, mesti dibaca di dalam solat. Frekuensi Al-Quran ni, gelombang dia alfa. Ketika kita sembahyang, kita solat, frekuensi solat ni alfa dibagi. Sama. Bila sama ni,
Sebab itulah orang yang nak kekalkan hafazan Quran dia kena baca dalam solat. Semayang sunat rawatib rakaat pertama kalau boleh baca satu muka. Ya, kalau pak kita kat saya, kalau 4 muka surat dia hafal hari ni, siang ni, malam nanti dalam tahajud 4 muka surat itulah yang mesti dibaca di dalam tahajud. Kalau ambil kaedah ni, insya-Allah tak hilanglah. Ya, lekat molek insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang orang hafal Quran ni balik tengok TV, dia lari dah, tiung dia. Bila tengok TV ni gelombang beta. Walaupun selang satu saja, tidak sampai ke teta, tetapi tiung dia lari dah. Ini akan merosakkan hafalan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan ni cuti sekolah, banyak kem-kem tahfiz. Ya. Kem yang terbaik ni ialah perkampungan. Anak kita pergi hantar-hantar tak balik. Kalau pagi belajar kem tahfiz, balik rumah tengok TV pula. Pagi esok pergi pula, balik tengok TV pula. Dia tak berapa. Ya. Itulah pengalaman kita. Saya buat juga kem tahfiz kita di Cenderi. Orang Kuala Lumpur pun mari hantar. Bermula hari ni kita buat 2 siri. Siri yang pertama 1 ni hingga 7 bulan. Perkampungan, mak ayah mari tinggal, tak payah tengok pada apa, mari ambil hari ke-7 nanti. Kita cukupkan sembahyang berjamaah. Ya. Lepas tu nak usah tuan-tuan, anak-anak kita, ya, biarlah dia menangis, tak selesa, boring, bosan. Kita rindu anak kita ni, kita menangis di dunia tak apa. Jangan kita menangis di alam barzah, di kubur sana kita menangis. Ya, sebab tu kecintaan manusia ni Tuhan buat dah kepada al-malu wal-banun, harta benda dan anak bina. Ramai mana orang sayang anak, tak mau pisah dengan anak. Akhirnya sayangkan anak, tidak ditegak kena agama. Ramai mana yang hari mengadu, ustaz, ya, suami saya mati, anak saya seorang tak boleh, nak mandi tak pandai, nak solat tak pandai, nak kapang pun tak pandai. Ini tuan-tuan, ni yang berlaku. Ya, sebab tu ambil peluang di akhir tahun ni, kalau boleh anak kita cari tempat. Tahun depan hantar mereka dipasakkan dengan ilmu akidah yang kuat, supaya dia lahir sebagai seorang manusia yang boleh berbakti pada ibu bapa di dunia dan akhirat, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini betul tuan-tuan. Ya. Jadi ini kaedah dia, kaedah kita menghafal. Antaranya lah hak saya beri sikit-sikit pada tuan-tuan. Ya. Kalau kat kita sana tu ada yang lebih mendetail lagi kaedah. Ya, asasnya Quran ni hak pertama kena banyak dengar, kena rajin membaca. Ya, restu ibu ayah pun penting. Kalau kita mak ayah, anak-anak kita hafal Quran, jangan kita bercakap anak kita ni boleh ke tidak hafal Quran ni. Ya, dipanggil skotofobia. Bahasa tasawuf yang dia panggil syu'uzan, berburuk sangka. Pengalaman kita, kalau ayah mak dia kata hari ni dia sebut anak kita boleh hafal ke tidak. Budak yang biasa hafal Quran tak boleh baca hari tu, tak boleh nak hantar tasmih, tak boleh nak apa. Sebab apa? Masihnya mulut ibu dan ayah. Ni tuan-tuan, ingat kita. Sebab tu kita disuruh positif, bersangka baik. Ya, saya pergi kuliah sama semua. Ya, kalau orang perempuan mulut dia nak marah macam mana dekat anak-anak kita, jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, ramai mana anak-anak yang bila dah mati mak ayah, akhirnya dia berubah jadi insan yang baik. Ada ketikanya Allah jadikan begitu. Ya, jangan mulut kita ni sebab
memang sudah terbukti Al-Juwais banyak kisah-kisah ya, orang yang soleh sekalipun bila mana seorang ibu mengangkat tangan bercakap benda tak baik, kesan dia adalah pada anak dia sendiri. Ini kita kena ingat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, 10 ayat ni ya, cuba ya hafal, kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa yang hafal 10 ayat yang pertama ni, usima lahu min fitnatil masih dajjal, Allah memelihara dia dari fitnah dan kejahatan al-masih dajjal. Baik, insya-Allah kita pergi kepada muka surat 304. Kita akan baca 101 hingga 110 insya-Allah. Jumpa ya, 304. Ini 10 yang terakhir surah Al-Kahfi, ada 110 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'an. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ya, 10 yang terakhir dari surah Al-Kahfi, kedua-duanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun jika diamalkan dua surah ini, dia akan dijadikan bagi diri kita semua satu benteng dan kekuatan, ya, menghadapi ujian dan fitnah di akhir zaman. Ya, kerana itu tuan-tuan dan puan Allah sekalian, Al-Quran jangan kita tinggal dalam hidup kita, kerana dia adalah merupakan syafaat. Antaranya, ya, malam-malam ni sebelum tidur, pastikan kita membaca surah Al-Mulk yang juga dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca surah Al-Mulk bukan hafal, baca je.
salasuna ayat, 30 ayat saja. Ya. Alah ni kita dah baca 20 ayat. Ada hadis menyebut kalau kita baca Quran 10 ayat saja sehari, istiqamah, baca sama, istimrar, berterusan dengan sebab amalan ini, maka insya-Allah Allah memasukkan kita di akhirat kelak ke dalam syurga-Nya. Nak cerita dia. Tapi tuan-tuan jangan baca 10 ayat saja lepas ni. Dah. Tapi nak bagi tahu dia. Dan betul lah apa yang Nabi sebut dalam hadis, wa inna ahabba a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang Allah paling suka sekali apa dia? Kalau kita buat amalan itu adwamuhu, sokmo-sokmo tergantung kata, berterusan, tidak putus, wa in qalla, walaupun sedikit. Tuan-tuan mari masjid. Mungkin kita kata bil elektrik masjid berapa ribu bulan ni? 5,000. Kita pun kata saya nak sponsor 5,000 ni. Kita bayar yang bulan Disember, lepas tu kita derma pula ke masjid 2 tahun akan datang pula, tahun depan pula. Ya. Saya nak bagi tahu, derma sedikit tapi berterusan itu lebih baik. Kenapa? Kerana kita tak tahu kita mati bila. Jangan kita beri sekali tinggal terus. Ya. Kita beri sekali tinggal terus. Al-qalilud daim khairu minal kasirul munqati'. Amalan hak sedikit adalah lebih baik daripada amalan hak banyak ni tapi dia terputus di tengah jalan. Itu kaedah dia. Sebab tu ada tamu masjid, masuk masjid derma setiap kali masuk. Ni nak latih kita supaya sentiasa dalam bersedekah, sentiasa dalam amal yang soleh. Sebab tu semayang sehari 5 waktu. Dia tak ada semayang sekali berhenti dulu. Tak ada. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat satu amalan ni, buat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sekali beri setakat ni jelah. Ada. Jangan yakin sangat. Kita nak supaya apa? Ya, kita ni sentiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat ni istimrar, istiqamah, berterusan. Ya. Jadi Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam belum dia tidur, ya, insya-Allah kalau dia mati, surah itu disebut Al-Munjiyah, menghalang untuk dia ni diazab di alam barzah. Ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai mana orang buat tu bergantung pada iman masing-masing. Ya. Berhenti azan dulu ke? Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Ya, surah Al-Mulk cuba amalkan. Bukan petua dari saya ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang akan selamatkan kita di alam barzah. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada hadis menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tidur malam, malaikat membaca 2 surah. Satu surah Al-Mulk, satu surah As-Sajdah. Kedua-duanya salasuna ayat, 30 ayat dah kedua-dua. Jadi kita cuba amalkan ya, baca kedua-dua surah ini sebaik-baiknya sebelum kita tidur di malam, insya-Allah. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan semua, itulah permulaan mukadimah kuliah kita pada malam ni. Dan kita bermula dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, supaya Allah memimpin dan menantung kita. Tuhan perbanyakkan pahala kita. Mari dengar kuliah, niat i'tikaf, mari baca Quran. Ya, dalam amalan hak kita buat ni, perbanyakkan niat kerana Allah Taala. Banyakkan niat biar kita dapat pahala yang pelbagai.
Mari kuliah pun boleh, baca Quran pun boleh, niat i'tikaf boleh, sembahyang berjemaah pun boleh, berukhuwah, ya, berkasih sayang kerana Allah pun kita nak juga. Mari ke kuliah maghrib macam ni, ya, supaya apa yang kita buat ni menepati hak disebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata kami jadikan hidup dan mati kamu ni untuk kami melihat. Semua itu adalah ujian untuk melihat di kalangan kita ni siapa yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jadi satu-satu perkara ni ujian. Hak yang paling pentingnya Allah nak lihat di kalangan kita ayyukum ahsanu amalah. Siapa yang paling baik di antara kamu ni amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba buat kebaikan. Ya, kita pakar berlomba-lomba. Hari ni kita diuji dengan bermacam-macam ujian dalam kehidupan kita. Ya, Islam dilebur dengan bermacam-macam. Dah. Ni kajang jauh sikit daripada tempat, ya, berlakunya isu di Kuwait. Ya, saya kuliah orang ni dekat situ. Dah. Lalu kat situ tu alhamdulillah lah, nasib kereta kita tak kena bakar. Cuma nak sebutnya, ya, kita orang Islam ni kita dah ada satu manhaj ataupun sistem yang sudah lengkap dah. Rumah ibadah adalah tempat yang dipelihara dan dijamin oleh agama kita Islam. Kerana itu Islam memberi keadilan pada semua orang. Kerana itu saya sebut Nabi SAW di dalam peperangan, ketika nak pergi perang, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Nabi beri SOP peperangan. Bila nak pergi perang ni, Nabi kata berkait dengan ayat waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, dan perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, tapi ingat jangan melampaui batas. Islam ni ada sempadan, ada had dia, ada hudud, ada batas dia. Ya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampaui batas. Maka dalam perang Nabi kumpul tentera Islam. Nabi sebut, bila kita nak pergi perang ni, la taqtulu imra'atan wala sabiyan wala shaykhan kabiran wala ra'iban fi sawma'asin wala asifan wala taqta'u shajaratan mutfirah qutlu wala tahduru wala tumassiru. Banyak Nabi SAW antara Nabi kata bila kamu perang ni, jangan bunuh kanak-kanak, orang tua, perempuan. Ni hak Nabi sebut. Jangan kamu membunuh suami paderi, tak boleh bunuh mereka. Jangan kamu merosakkan rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Jangan kamu merosakkan harta benda. Jangan kamu merosakkan binatang ternak. Ya, tumbuh-tumbuhan ladang-ladang. Ini Nabi besar tak? Lepas tu Islam ni tidak menjajah. Yang menjajah ini barat. Tengok di Iraq, bukan saja manusia dibunuh, perempuan wanita dirogok, dimusnahkan harta benda awam. Islam tak boleh. Itu agama kita. Ya. Ini hak Islam. Jangan kamu menyincang mayat yang sudah mati. Batu mutaakhirnya kita tengok berlaku di dunia, Jamal Khashoggi mati dibunuh dengan tragis, dengan begitu zalim. Hak bunuh ni pula Saudi, hak menjaga Al-Haramain, dua tanah haram. Ni tuan-tuan, satu musibah yang besar bagi kita orang Islam. Walaupun terang-terang bercanggah dengan hukum syarak, tempat kedutaan tak boleh bunuh orang. Bunuh tu pula dengan kejam, tanpa pendidikan manusia. Ni
berlaku. Yo, yang kita lihat hari ini itu cabaran kita orang Islam. Yo, itulah yang terpaksa kita terima ujian pada hari ini. Dan termasuklah kalau berlaku di Kuwait ke di mana tempat, kalau musuh buat tak apa, jangan kita pergi balas balik. Jangan kita pergi bakar kata orang. Jangan kita balas apa yang musuh buat. Ya, kerana Islam tidak gitu. Islam tak ada nak bakar kata orang, nak pergi merusuh tempat Kuwait, tak ada. Itu bukan ajaran Islam. Itu bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham baik. Lepas tu Nabi ni siap SOP nak pergi perang ni. Kita ni duduk Malaysia bukan perang. Kita semuanya bersaudara. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang menyakiti orang yang bukan Islam, yo, seolah-olah dia menyakiti aku sendiri. Oh ni Nabi buat, Nabi sebut dah hadis dia. Ya. Dia orang kafir tapi dia tak lawan Islam. Dia bukan kafir harbi. Ya. Tapi dia dilindungi dalam negara Islam. Siapa yang menyakiti dia, Nabi kata seolah-olah dia menyakiti aku sendiri. Ini rahmat ajaran agama Islam. Jadi kalau ada orang sebut Islam, itu tak betul. Islam agama rahmat, yang bukan menakluk menjajah macam barat, tapi Islam menakluk hati-hati manusia. Islam pegang sini hati manusia. Sebab tu ada ayat Quran sebut wa allafa baina qulubihim, Allah yang memegang hati-hati kamu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu belanja harta seisi langit dan bumi nak pegang hati orang, ma allafta baina qulubihim, kamu tak boleh pegang hati manusia. Walakinna Allah allafa bainahum, tapi yang boleh pegang hati manusia ni siapa? Allah Ta'ala. Innahu azizun hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, lepas tu kita didik anak kita dengan harta, dia akan rosak, dia tak jadi manusia. Didik suami isteri kita dengan harta, tidak. Harta bukan menjinakkan orang dengan agama, tidak. Ya, tapi yang menjinakkan orang pada agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga laluan sutera setiap mana kapal dagang Islam lalu, semuanya Islam. Itu sejarah yang tidak boleh dinafikan. Semua masuk Islam. Di mana kapal dagang Islam lalu, di situ adanya Islam. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok perkembangan-perkembangan yang berlaku. Kita sebagai orang yang beriman, kita sudah ada panduan dalam hukum syarak kita. Ya, maka kita tidak mengikut rentak ataupun perkara yang membawa kepada permusuhan. Sebaliknya, kita balik kembali melihat apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, moga-moga insya-Allah Allah Taala memelihara negara kita, masyarakat kita semuanya. Ya, yang hak paling pentingnya kita harap kita juga menjadi insan yang teguh. Ya, mempertahankan kedaulatan kita orang Islam ni, kena letakkan hak paling tinggi dalam agama kita ni. Islam itu al-Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Islam mesti tinggi, tidak ada hak lebih tinggi daripada dia. Kerana itu salah satu bila kita sambut Maulidur Rasul, kita kena baca satu ayat. Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang menghantar Rasulullah SAW bil huda, dengan petunjuk. Nabi turun ni bawa apa? Petunjuk. Batu Quran kita baca bukan nak boleh pahala semata-mata. Quran dibaca, dihafal, nak ambil petunjuk. Nabi sebut kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Berapa ramai orang baca Quran tapi Quran melaknat orang yang membacanya. Sebab apa? Dia baca Quran bukan nak ambil petunjuk, tapi dia baca nak pahala. Lepas dia baca Quran, dia tak ikut petunjuk dalam Quran.
Ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah hantar nabi ke bumi ni, kita sambut Maulidur Rasul. Rasul itu membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, dan din, agama yang benar, itulah apa? Islam. Tujuan dia apa? Bawa petunjuk, bawa agama yang betul, liyuzhirahu ala dini kullih, supaya Islam ni duduk tinggi di atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh golongan musyrikun. Ini tujuan dia. Jadi hari ni macam-macam baca doa dah dalam baca doa ikut agama hak pelik-pelik akhir zaman ni tuan-tuan hak berlaku. Ya. Nak sama tarahkan Islam dengan agama lain tak boleh. Kerana Islam ni mesti tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak boleh kita letak tarah Islam ni sama dengan agama-agama lain. Mesti lebih, mesti tinggi daripada agama-agama yang lain. Ni kewajipan kita orang Islam, mempertahankan kedaulatan kita, mempertahankan agama kita, bangsa kita bahkan. Ya. Yang kita lihat, alhamdulillah, dengan sikap yang ditunjukkan oleh umat Islam, ya, apa yang dinamakan Aisyah itu telah pun ditangguhkan. Inilah sikap yang kita kena ada untuk kita menunjukkan, ya, bahawa kita menjunjung tinggi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, katanya tadi lepas Isyak 15 minit lagi boleh sambung. Baru nak mukadimah ni, tak kuliah lagi ni, baru nak masuk tajuk ni. Tapi oleh kerana masa tak izin dah, kita sambung dari kali mula lah. Ya. Ustaz pun nampak ada orang patah tekak 3-4 kali dah. Main patah tekak tak jadi dah tu. Dia tengok ustaz tapi mata dalam kiraan 10-15 kali berkelip dah. Maknanya tu berat dah. Dah. Kerana kita kena sambung dari kali mula lah. Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim. Bila cakap dengan orang, tengok qadar akal dia. Kalau nampak muka ustaz yang terbayang mutabak wajib cana tertarik, kena berhenti kuliah lah. Tak boleh kuliah panjang-panjang lah. Yo. Jadi tuan-tuan semua, belum start berakhir, sedikit pengumuman. Yang pertama, siapa yang nak hantar anak untuk perkampungan tahfiz, siri 1 sedang berjalan 1 hingga 7 Disember. Di mana? Di Terengganu, Cendering. Ya, Cendering. Tuan-tuan boleh hantar anak tuan-tuan. Siri kedua 9 hingga 15 Disember. Jadi siapa-siapa nak hantar, boleh hantar ke Terengganu. 7 hari tu tinggal dia. Jangan pergi tengok apa biar. InsyaAllah selamat di sana. Kolam renang ada, nak berkayak boleh ada belaka. Dah. Dia siapa nak hantar anak, insya-Allah. Macam Ustaz sebut tadi dah. Yang paling berkesan ni, nak bina, nak ubah aktiviti orang ni kena bermalam. Itu pengalaman saya lah, bertahun-tahun dah buat camp-camp ni. Balik hari kurang kesan dia. Maka kita buat satu perkampungan seminggu 7 hari. Cukup semayang berjemaahnya, ya, dengan puasanya, dengan tahajudnya. Ada. Jadi biar anak kita rasa sikit, mai apa ni Ustaz? Ada. Ya. Alhamdulillah ramai yang telah ada perubahan, ya, mengikuti camp ni. Jadi siapa yang nak masuk, ada lagi. Baik, yang kedua, Ustaz mari ni dari Terengganu tuan-tuan. Mari jauh-jauh ni, bukan mari saja ni. Maksudnya ada benda lah, mari jauh-jauh ni. Ya. Maksudnya orang muhajirin. Jatuh ke Ustaz ni muhajirin lah malam ni. Tuan-tuan ni orang Ansar. Dah. Kalau tuan-tuan mari tempat saya, kita beri penginapan. Ramai orang mari melawat. Baru ni daripada jemaah surah Al-Ansar. Al-Ansar dah. Sebuah upah mari. Makan, kita belanja makan nasi dagang, suka dia. Dah. Ya. Naik krus, book krus tu. Dia tu Ustaz, seronok main Terengganu ni. Saya tolong promote kerajaan negeri buat
visit Terengganu 2018 ni. Tahu? Ya. Jadi Ustaz jemputlah tuan-tuan ni untuk datang juga ziarah tempat kita di Cendering, yang mana sekarang ni kita tengah buat masjid. Ya. Di tepi jalan betul tengah buat masjid. Ya, jadi siapa-siapa yang nak ambil bahagian, masjid kami ni special sikit lah nak banding masjid tuan-tuan ni. Sebab anak-anak tahfiz, anak yatim kita ni akan belajar dah hafal Quran di dalam masjid. Maknanya dia bukan sekadar sembahyang berjemaah 5 waktu, ada kuliah, bahkan di dalamnya insya-Allah siang dan malam ada orang yang mengimarahkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kat saya bila sampai satu tahap belum dia hafal Quran tu, ya, muqaddam, tahsin, membetulkan makhraj dan tajwid, pratahfiz. Pratahfiz ni dia akan baca Quran sehari 5 juzuk. Ya, sehari 5 juzuk. Seminggu khatam. Jadi hak ni insya-Allah kita imarahkan masjid yang kita bina dengan baca Quran. Siapa yang nak taja anak-anak yatim ni pun kita buka. Ya. Jadi masjid ni tuan-tuan banyak lagi kita nak pakai ni. Ya, siapa yang nak menyumbang, nak ambil bahagian, ya, insya-Allah Ustaz buka dah ruang itu. Ada bawa CJ wakaf malam ni dan boleh online insya-Allah. Ya, kita pun tengah buat tanda nak buat parit ni, siapa yang ada duit-duit syubhah, duit tidak patuh syariat. Ya. Kalau orang beri sumbangan tu, keriang kita buat tu. Kita memang orang niat wakaf masjid. Saya tak ambil duit tu buat tandah. Memang tandah, parit, static tent, hak ni saya mencari duit syubhah, wang tidak patuh syariat. Supaya niat orang nak untuk masjid betul-betul kita beri pada tempat dia. Jadi kita buka lah, ya, siapa yang nak berzakat, berwakaf untuk masjid. Yang kedua tuan-tuan, kita sedang pelajar baru ni ramai juga, kat 60 orang mari temu luka. Dan tempat kita ni anak yatim, fakir miskin belajar secara percuma. Ya. Ya, jadi untuk keperluan pelajar-pelajar ni jumpa. Kalau anak yatim, fakir miskin ni, kalau pergi klinik, klinik pun kita tanggung. Hak nak hafal Quran tak nampak mata, spek mata pun kita beli. Ya. Jadi siapa yang nak taja program back to school ni, back to pondok kita ni, jubah, serban, ridak dia, termasuk kitab-kitab. Ya. Kat kami ni tuan-tuan, kita ada 2 sistem. Satu hafal Quran menggunakan kaedah, ya, cepat ni, setahun biasa 7 bulan dah habis Quran, hafal Quran. Yang kedua, kita ambil kurikulum daripada Gontor, Pondok Moden Darussalam Indonesia. Jadi mereka belajar fully bahasa Arab. Ya. Tak cakap Arab tu satu kesalahan, naik mahkamah. Belajar gitulah. Jadi wajib bercakap Arab. Jadi saya nak buka ni kitab-kitab ni, hak mereka belajar ni kita beri percuma ni tuan-tuan. Kita kagum daripada sana wak-wari. Siapa yang nak ambil bahagian, Ustaz sebut ni, siapa yang nak berwakaf niat untuk kitab pelajar kita apa nak baca kita kitab ni, kita buka pada tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi kerana kita ni ada 2 komitmen. Satu, kita ada komplek anak yatim ni, tahfiz ni, Darul Hijrah. Yang kedua, kita tengah buat masjid. Ya. Jadi siapa-siapa yang nak berwakaf, berinfak, insya-Allah kita alu-alukan. Dan malam ni tuan-tuan, belum saya sapa tadi, belum mari kuliah tadi, ada dah orang WhatsApp, Ustaz kepuk lekor bawa tak malam ni. Orang tanya dah. Di rumah tu orang tanya dah. Ustaz kata bawa, alhamdulillah dia kata. Jadi salah satu kaedah kita cari dana ni, kita jual kepuk lekor. Ya. Jadi malam ni siapa yang nak membeli sambil menderma boleh dapat di belakang sana. Kalau tuan-tuan tak bawa duit boleh ambil dulu.
baik kemudian masuk dalam akaun kita. Kalau mati malam ni Ustaz Ala jangan bimbang. Ya. Ustaz cahaya belaka ni tengok air muka sorang-sorang tadi Allah. Masa baca Quran tu Ustaz ingat dah. Ustaz tilik sorang-sorang Allah. Tengok bercahaya masya-Allah. Calon-calon ahli syurga. Siapa ke belakang tu Ustaz tengok. Jadi kalau tuan-tuan ambil 10 pun malam ni tak layak, tak ada masalah, ambil je lah. Kita percaya insya-Allah. Ya. Jadi tolong rengang-rengangkan ni. Siapa yang nak membeli sambil menderma boleh masuk dalam akaun. Jadi sekadar tu dulu yang boleh disampaikan pada malam ni. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan kita sama-sama mengakhirkan kuliah kita dengan kita bermohon kepada Allah kerana bersama kita ni para malaikat ya, yang dari tadi sudah pun memohon istighfar keampunan untuk kita semua, dan kita sama berdoa moga-moga Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Tadi kita mari membawa segunung dosa. Dosa kita ni kalau berbau, kita keluar rumah kita tak sanggup nak hidup dia. Orang bau banyak, busuknya dosa yang kita buat. Ya. Tapi Allah Ta'ala dengan keampunan dia insya-Allah kita yakin walaupun segunung dosa kita datang, selesai malam ni kuliah, selesai malam ni kita sembahyang, kita pulang dengan keampunan daripada Allah Ta'ala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'allanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah وحيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.